Kami di Selamat Pagi Malaysia akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan sedekad Perbadanan Wakaf Selangor. Wakaf membangunkan ummah. Jadi saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk saya bersama dengan Ustaz Anwar Hamzah Tohar, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor. Assalamualaikum, selamat datang Selamat Pagi Malaysia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, sihat? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz, mungkin Ustaz boleh mulakan dengan sejarah penubuhan Perbadanan Wakaf Selangor ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sejarah Perbadanan Wakaf Selangor ni sebenarnya Wan ditubuhkan di atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 11 Januari 2011. Dan bila ditubuhkan Perbadanan Wakaf Selangor, dia satu agensi yang tuanku melihat supaya kita sama berdiri dengan Lembaga Zakat Selangor. Kemudian dalam masa yang sama kita melaksanakan apa juga pembangunan di atas apa juga sumber ataupun wang yang diwakafkan oleh orang ramai, terutama orang Islam di negeri Selangor lah. Dan Perbadanan Wakaf Selangor ini diwartakan pada 14 Januari 2011 dan pada tahun lepas umur Perbadanan Wakaf Selangor sedekad dan 10 tahun. Dan Alhamdulillah kita telah pun membentangkan laporan sedekad kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, dan baginda berkenan dan gembira atas penjelasan yang telah pun dilaporkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor dalam 10 tahun. Okey. Tahniah di atas ulang tahun ke-10 Perbadanan Wakaf Selangor. Jadi 10 tahun ini berapa nilaian wakaf Selangor? Alhamdulillah Wan, orang yang berwakaf di Selangor ni maknanya jumlah nilaian harta berkaitan tanah dan tunai alhamdulillah mencapai 1.894 bilion di negeri Selangor ya. Dan yang berkaitan dengan hartanah ada lebih kurang 1.5 juta bilion dan 378 juta jumlah nilaian tunai ya. Jadi itulah jumlah nilaian hartanah ataupun nilaian wakaf di negeri Selangor. Yang mana bila kita lihat tentang suasana orang berwakaf, kita tahu bahawa jumlah yang banyak ni telah pun kita laksanakan untuk kita tunaikan dalam bentuk pertukaran, dalam bentuk apa yang telah pun diniatkan oleh pewakaf lah. Jadi dari segi agihan pula bagaimana Perbadanan Wakaf Selangor mengagihkan wakaf ini? Untuk makluman Ridwan dan semua umat Islam di Selangor dan penonton hari ini, bahawa kita telah pun mengagihkan dan telah pun melaksanakan pembangunan masjid. Ada lebih kurang 158 buah masjid Wan. Begitu juga dengan surau, kita ada lebih kurang 195 buah surau dan juga 33 buah sekolah, termasuklah Mahat Tahfiz dan juga apa yang dikatakan keperluan-keperluan perubatan. Jadi dengan kita melaksanakan agihan wakaf ini dalam tempoh 10 tahun ini, kita lihat bahawa pembangunan apa juga berkaitan dengan wakaf dapat dibangunkan dengan begitu sempurna di negeri Selangor. Dan untuk 5 tahun yang akan mendatang ni, kita ada 12 buah projek pembangunan wakaf yang mana terdiri pada masjid, stesen minyak dan juga perumahan. Dan anggaran kos kita untuk pembangunan ni lebih kurang 147 juta Wan. 147 juta itu untuk pembangunan 5 tahun akan datang. Ya, betul. Itu rancangannya lah. Tapi kalau rakyat Selangor yang berminat untuk berwakaf ni bagaimana? Apakah platform-platform yang disediakan? Platform kita hari ini semua online Wan. Online banyak semua, online. Kemudian kita boleh pergi kepada auto debit dan sebenarnya kita juga melaksanakan secara online di semua bank-bank yang ada di Malaysia. Kita juga boleh maknanya orang berwakaf menggunakan kaunter yang kita sediakan di Lembaga Zakat. Dia merupakan ejen kutipan wakaf juga. Dalam masa yang sama, tabung-tabung wakaf yang kita sediakan di masjid-masjid terpilih, kemudian surau-surau dan juga PBT kita. Ada tabung-tabung wakaf tunai yang boleh orang ramai datang untuk mewakafkan duit dia di tempat-tempat yang disediakan tadi. Kalau itu dalam bentuk tunai, kalau dalam bentuk harta macam mana? Dalam bentuk harta tanah, bangunan ke orang boleh datang terus ke Perbadanan Wakaf Selangor
ataupun mereka boleh menelefon Perbadanan Wakaf Selangor untuk mereka mendapatkan perkhidmatan, mereka nak mewakafkan tanah ke kedai dan sebagainya. Jadi kita ada pegawai-pegawai yang akan turun untuk membantu mereka-mereka yang berminat untuk mewakafkan harta mereka dalam bentuk harta yang tidak alih ini. Okay. Golongan sasar yang menerima wakaf ini siapa? Dia sebenarnya wakaf ni boleh yang pertama sekali boleh dinikmati oleh semua orang sebenarnya wakaf ni ya. Yang terutama sekali bila berkaitan dengan masjid maknanya umat Islam lah ya. Berkaitan dengan sekolah maknanya semua orang Islam ataupun bukan Islam, kalau sekiranya mereka mendapatkan pendidikan di situ, mereka boleh sebagai salah satu sasaran untuk mendapatkan perkhidmatan wakaf dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang sebenarnya orang rasa masih lagi maknanya bertanya-tanya siapakah golongan sasar. Sebenarnya kalau zakat dia kepada umat Islam, tapi wakaf kepada orang Islam dalam masa yang sama, orang bukan Islam pun boleh menikmati. Contohnya kalau dia wakaf ni digunakan untuk melaksanakan lebuh raya, jalan raya. Jadi semua orang boleh lalu di situ. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin yang akan datang. Kalau zaman sebelum ini kita lihat Puteri Siti Zubaidah mewakafkan telaga air dan sebagainya untuk dinikmati oleh semua orang yang di Asia Timur berkenaan. Tapi dalam masa yang sama maknanya dia memberi manfaat untuk semua manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada QR code, Ustaz. QR code ini untuk apa? Ni Duit Now ni sebenarnya. Duit Now. Duit Now ni maknanya orang boleh scan saja. Lepas tu dia akan terus pergi ke akaun dia kalau menggunakan online. Boleh mewakaf serendah sebenarnya ikut berapa yang kita nak. Berapa? Tekannya berapa? Boleh. RM1 boleh. Ikhlasan hati. Ya, betul. Kemudian kita ada kita ada promosi untuk potongan gaji siapa yang berwakaf serendah RM1 untuk mereka mewakafkan, niatkan untuk arwah mak ayah mereka. Jadi ini antara promosi kita melalui potongan gaji. Serendah RM1 saja, Wan, maknanya boleh kita laksanakan. Kalau RM1 saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi mereka nak mewakafkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu. Katakanlah melalui potongan gaji kan, kita buat dia panggil potongan gaji bulanan lah. Ya, betul. 100, 200. Kalau potongan cukai PCB, ya. Bayaran zakat juga kita boleh buat potongan gaji. Ya. Zakat kita boleh claim balik dengan cukai LHDN. Ya. Kalau wakaf boleh tidak? Wakaf sebenarnya, Wan, kita ada pelepasan cukai namanya. Ada juga. 44 pelepasan cukai. D ya. Pelepasan cukai untuk individu 10%, untuk syarikat yang berwakaf dapat 10% juga. Maknanya pelepasan ini diberikan kepada mereka yang berwakaf dalam masa yang sama. Mereka boleh juga melaksanakan menggunakan CSR mereka kalau sekiranya mereka nak berwakaf. Jadi dapatlah 10% pelepasan cukai diberikan oleh lembaga hasil dan dalam tempoh 5 tahun dibenarkan oleh lembaga hasil dalam berkaitan dengan kelulusan pelepasan cukai ini. Jadi maknanya kalau Ridwan nak berwakaf dan semua orang nak berwakaf, alhamdulillah dapatlah pelepasan cukai tadi 10%. Adakah ia hanya tertakluk kepada rakyat Selangor sahaja? Sebenarnya semua orang boleh berwakaf di negeri Selangor. Cuma dalam keadaan hari ini kita mempromosikan di dalam Selangor sebab di negeri lain mereka juga ada wakaf-wakaf mereka. Maknanya untuk mengukuhkan ekonomi negeri masing-masing dalam masa yang sama. Siapa yang berminat untuk mewakafkan negeri Selangor, jadi kita gunakan wakaf mereka tu, kita bangunkan atas niat apa yang telah pun diniatkan oleh pewakaf. Katakanlah di Selangor ni kan, kalau kita pergi ke kampung-kampung dan kampung tersebut sudah uzur suraunya ataupun sekolahnya perlu dibaiki, mereka boleh tak membuat permohonan untuk mendapatkan nilaian daripada wakaf ni untuk membaiki? Boleh Wan. Sebenarnya bagaimanakah prosesnya? Kita ada dalam wakaf tunai ni sebenarnya kita ada 30% untuk kita sumbangkan kepada fisabilillah. Jadi pada mana-mana pihak yang ingin memohon maknanya sumbangan fisabilillah ni, jadi kita akan buat penilaian atas permohonan sebab wakaf ni lebih kepada aset sebenarnya, Wan ya. Bila kalau aset ni kita lihat kalau permohonan tu munasabah untuk kita bantu dari sudut fisabilillah, kita akan salurkan dalam satu jawatankuasa untuk meluluskannya.
dalam masa yang sama kita juga menilai kalau permohonan tu dimohon dari sudut aktiviti, makan dan sebagainya, yang ni kita tak benarkanlah sebab wakaf dia lebih kepada aset. Jadi bila kata aset ni barulah kekal, itu bermaksud wakaf tu dalam bentuk jariah sehinggalah ke akhir hayat insya-Allah. Okey, kalau anda berminat untuk berwakaf di Kaca TV ada nombor telefon dan juga websitenya, boleh layari dan juga hubungi. Kalau macam golongan asnaf atau golongan susah untuk mendapatkan bantuan, Golongan asnaf ni biasa zakat yang akan kita kawan. Berbeza, lah. Ya, Okay. Jadi kalau anda berminat, ya, nombor telefon dan juga websitenya ada di Kaca TV anda. Anda boleh hubungi untuk mewakafkan harta anda, sama ada dari aspek tunai ataupun kalau anda ada harta tanah dan juga hartanah, boleh saja mewakafkan di bawah Perbadanan Wakaf Selangor. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Anwar Hamzah Tohar, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Wakaf Selangor, sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini.